Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 204 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Yang bermaksud, dan ada di antara manusia, kata Allah, yang kamu kagum terhadap tutur katanya tentang kehidupan dunia. Dalam arti kata, golongan ini fasih berbicara dan tutur kata mereka juga manis. Dan mereka bersumpah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi apa yang ada dalam kandungan hati mereka. Di penghujung ayat, Allah mendedahkan siapa golongan ini sebenarnya. Wa huwa aladul khisam. Sedangkan kata Allah, mereka inilah yang kuat menentang agama Islam. Inilah ayat tentang golongan munafik. Hadis riwayat Imam Bukhari, inna abghadar rijal ila Allah al-aladul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang kuat penentangan terhadap agama Islam. Ini baru mukadimah. Nak kena cerita sikit ciri-ciri munafik berdasarkan kitab tafsir Muyassar Syekh Al-Qarni, surah An-Nisa, surah yang ke-4 ayat 145. Tuan-tuan selalu dengar, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya golongan munafik, kata Allah, munafik ini akan ditempatkan di bawah sekali, yakni dalam neraka. Mereka akan ditempatkan di tempat yang paling bawah. Orang kafir duduk atas sikit. Pasal apa? Apa kesalahan dia, Pak? Saya rojok kitab tafsir Muyassar Syekh Al-Qarni. Bukan saya reka sendiri, tuan-tuan. Ada beberapa ciri sifat yang menyebabkan mereka begitu hina di sisi Allah, golongan munafik ni. Yang pertamanya, mereka mempermain-mainkan agama Allah. Kita tengok dalam negara kita, hak kafir tu bila dia kafir memang dia bodoh semua tentang Islam. Ni yang mengaku seorang Islam yang beriman, tergamak mengeluarkan kenyataan. Apa kenyataan mereka? Maksiat ni kalau suka sama suka, tak salah. Tu. Kalau nak bermaksiat di tempat yang sembunyi, itu hak mereka. Mana boleh cakap macam ni? Ini sifat munafik kerana mempermain-mainkan agama Islam. Kalau jadi pemimpin, Allah sebut, tonton rojok dalam surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 70, muka surat 198, tafsir Arab Saudi.
Allah ajak kita macam mana? Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrashumul hayatud dunya. Allah suruh kita tinggalkan golongan seperti ini. Golongan jenis ni tinggalkan. Kalau dia jadi pemimpin, buang terus. Kenapa? Allah sebut. Kerana mereka telah menjadikan agama mereka main-main dan senda gurau, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Dapat jawatan jadi menteri, timbalan menteri, pemimpin negara, lupa diri, cakap tentang Islam ikut dannya. Ni munafik lah. Rojok kitab tafsir Muyassar Syekh Al-Qarni. Ayat saya baca Al-An'am ayat 70. Muka surat 198 tafsir Arab Saudi. Rakam bagi elok sikit. Lepas ni hantar RTM. Supaya siap khutbah ni. Tu yang pertama. Yang kedua. Mereka memperolok-olokkan hamba-hamba Allah yang saleh. Tuan-tuan tengok dalam Facebook ni, Allah maki hamun ulama ni tak kira dah. Saya segan nak sebut nama dia, tapi saya nak cari dia ni duduk tak mana, korang ajak ya. Kalau hang ada depan ni, dengar hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau dia tulis dalam Facebook, kira maki ulama. Ulama babi, ulama dajjal. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Hangpa tak takut ke? Duk kutuk ulama. Kami pun tak kutuk ulama hangpa. Ni bagi semangat sikit. Boleh? Kami pun tak kutuk ulama hangpa. Oh, hantam. Ulama babi, ulama dajjal. Ni saya kata tadi dah penakut dayus. Dalam Facebook membubuh nama samaran. Saya gentleman Ustaz Syaril Long keluar dengan gambar muka sekali. Maki ni hadis ni letak tak mana? Dengar elok-elok. Kalau hang ada di sini, hang minta maaf lah saya sebut hang. Kan? Saya dah 30 tahun berdakwah. Baru 30 tahun. Sesiapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah isytihar perang terhadap mereka. Kekasih Allah ni kena tengok surah Yunus ayat 62-63. Ala awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ni munafik lah. Memperolok-olokkan hamba-hamba Allah yang soleh, orang alim, orang yang beramal dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Patut sangat Allah tak di bawah mereka. Allah isytihar perang. Orang soleh ataupun kekasih Allah berdasarkan Yunus tadi ialah orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya. Tu cerita dia, tuan-tuan. Tu sifat yang kedua. Fitnah pula tu. Ulama makan rasuah 90 juta. Tak dibukti pun di mahkamah. Tak takut ke kita duk fitnah orang? Tu cerita, tuan-tuan. Yang ketiga, bagi kenal elok-elok munafik. Kalau kita ada, sama. Yang ketiga, mereka membantu golongan kafir. Nak kata apa lagi? Saya nak sebut tafsir pimpinan Ar-Rahman. Keluaran Jabatan Perdana Menteri Cetakan Bumi. Pada muka surat 536. Balik cari surah ke-11. Nama surah Hud. Ayat 113. Boleh atau tidak kita bekerjasama dengan musuh-musuh Islam? Tak boleh. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung. La tarkanu ni di antara maknanya jangan bekerjasama dengan orang-orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Buka tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kalau jauhi muka surat 431 insya-Allah. Kalau Rumi 536. Pergi cari surah Hud, surah ke-11 ayat 113 insya-Allah jumpa. Tengok kat bawah nota kaki.
Yang di antaranya yang kita tak boleh bekerjasama, bersahabat, bersubahat, ialah musuh Islam, apatah lagi musuh terhadap umat Islam. Jelas-jelas. Tuan-tuan, saya rasa pelik. Nak lagi kat kapiak. Dulu boleh berkawan. Dulu berkawan, kita rojak Mumtahanah ayat 8. Masa tu dia tak kurang ajak. Lepas tu bila dia ada kuasa terang-terang. Bila terang-terang dia musuh kita, kita rojak ayat 9. Yang nak boleh berkawan ayat 8, yang tak boleh berkawan ayat 9. Kalau tulisan Jawi pun dia halang, tuan-tuan, tak boleh fikir lah. Bukan nak suruh masuk Jawi, tulisan Jawi lah. Semangat lah ni cikgu. Pasal sejuk. Tu kata dia. Saya heran sungguh. Nak lagi ke pihak? Tak takut, tak bimbang ke? Mai, saya nak baca. Nak jawab sikit lah. Ni macam mana boleh kerjasama dengan musuh? Saya nak abang dari segi hukum lah. Sewaktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, Nabi tak pernah pun korek kisah lama dia. Sebab dia dah masuk Islam. Nabi tak pergi cerita apalah hang dulu teruk dah. Dalam Islam, siapa-siapa yang tak ganggu Islam, kita boleh bekerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang tak boleh wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Tolong menolong dalam perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Yang tak boleh, jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Nabi Muhammad tak kata apa. Sayyidina Umar masuk Islam. Dia syukur. Oh, ni macam mana kawangan pompak penyamun. Nah, saya nak abang bagilah kat orang duk cakap ni, pi buka kitab Riyadhus Salihin bab taubat. Tuan-tuan, dalam bab taubat, hamba Allah ni bunuh 100 orang. Adik, bunuh 100 orang, 100 orang. Bunuh seorang dalam surah Al-Maidah ayat 32 umpama bunuh seluruh umat manusia. Bunuh seorang dengan cara yang tak betul. Kita bunuh seorang seumpama dosa kita bunuh seluruh umat manusia. Dia bunuh 100 orang. Itu pun ahli syurga bila dia bertaubat. Kita siapa nak hukum? Macam kita tu bagus sangat. Ada pula yang cakap, saya nak bagi kat tuan-tuan jawab. Kita tak boleh kata dia kapiak lah ni. Kut saat ni, saat-saat akhir dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau macam tu, hang pun tak boleh kata Islam. Saat ni, hujung-hujung kehidupan hang jadi kapiak. Mengajilah. Kitab Riyadhus Salihin, bab ke-49. Usamah bin Zaid, dia bunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi tegur dia. Apakah kamu belah dada dia? Belah hati dia, tengok dia betul ke beriman? Dia mengucap, kita hukum yang zahir saja. Zahir mereka menentang Islam. Kapiak munafik Boleh? Tu cerita nak bagi nampak ni, tuan-tuan tak kenal. Mereka bekerjasama. Mereka membantu golongan kafir, musuh-musuh Islam. Tak puas hati sekali, tunggu di belakang. Kotlah nak berdebat dengan saya, boleh. Kita buat forum dana. Tak ada masalah. Yang keempat, nak bagi kenal sifat munafik yang akan ditempatkan oleh Allah di bawah neraka. Mereka mengkhianati orang-orang yang beriman. Duk elok-elok dah berjuang, lari. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a walahum adzabun alim. Ali Imran surah ketiga ayat 177. Pasal apa mereka buat macam tu? Sebab mereka nak dunia. Tuhan sebut dah. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran, jual iman beli kufur. Allah kata, hampa tinggal perjuangan Islam pun Allah tak lorat. La yadurrullaha syai'a. Kamu kata Allah sedikit pun tak mampu nak memudaratkan Islam.
Tapi kamu ingat, walahum adzabun alim, bagi kamu azab yang pedih. Bagi mereka ini. Jadi tuan-tuan kenal elok-elok puak-puak ni. Nah, jangan tersilap langkah. Saya nak akhirilah. Kalau kita orang Melayu masih bercakaran kerana parti, kita letak Islam dulu. Bangsa lepas tu. Ni duk kira bangsa. Bangsa Nabi bukan mengaku umat. Hadis Muslim. Kita letak Islam, kita punya priority, keutamaan kita Islam. Kalau kita ni terus bercakaran sesama sendiri, tuan-tuan. Saya nak sudahi dengan suratul Anfal, surah ke-8 ayat 73. Ingat elok ni. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir, kata Allah, dengan elok, mereka saling tolong menolong. Tu bagi saya aduk dalam Perikatan Nasional Kapiak tu pun aku tak percaya sepenuhnya. Ni Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 73. Jangan percaya satu patih. Quran kena percaya satu patih. Mereka saling bantu-membantu. Dan sekiranya kamu umat Islam, kamu tidak saling tolong-menolong, kamu enggan bantu-membantu, Tuhan sebut, kamu akan berhadapan dengan apa dua? Fitnah dan kerosakan yang besar. Biar you dekat dah ni. Nak pilih lain kerajaan. Kalau jatuh ke tangan puak-puak haprak ni, saya nak sudahi dengan An-Nisa ayat 9. Berapa kali yang nak berhenti tak jadi. Dia main ilham. Wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Tolong tuan-tuan. Allah suruh kita tengok muka anak-anak kita, cucu-cucu kita yang bakal kita tinggalkan. Bagaimana masa depan mereka, bagaimana keselamatan mereka kalau Islam tidak memimpin. Dalam kita hidup law ni pun, dia pun tak banyak kerusi pun dia samsing sampai tak mau. Terpulang pada tuan-tuan. Dia saya minta maaf lah. Suara main kuat, orang kecil tapi volume dia kuat. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Hujah yang pertama Ali Imran ayat 102 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke-89 kitab Imam Muslim, bahawasanya penghuni syurga adalah dari kalangan orang-orang Islam. Apa makna Islam? Kita Islam? Belum tentu.
Islam kena rojak Al-Baqarah 111, 112, muka surat 23, tafsir Profesor Mahmud Yunus. Pasal tuan-tuan mungkin ada. Islam bermaksud orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Allah tidak janjikan syurga kepada Melayu, baik kepada Arab, tetapi kepada Islam. Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal dunia atau wafat, dia wasiat yang sama. Pastikan wahai anak-anakku Ishak dan juga Ismail mati dalam Islam. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita Melayu, Islam belum tentu lagi. Makna Islam ialah tunduk dan patuh mengikut perintah Allah. Apa yang Allah suruh wajib kena buat. Apa yang Allah larang walaupun merugikan negara, merugikan kita, wajib kena tinggal. Itu Islam. Jadi terima kasihlah tuan-tuan mai dengar hari ni. Saya pun lama dah tak main masjid ni. Nah. Jadi nak kempen sikit lagi lah. Kokon nak bantu pembinaan kompleks 2.2 juta. Dapat baru dekat 600,000. Tapi naik lah. Ada tabung, ada flyer Kokon nak hantar anak cucu. Sekolah integrasi. Integrasi ni mana? Combination. Academic as well as agama. Diniah. Ambil SPM. Alhamdulillah 2018, 2019 bukan cemerlang. Baik. Ada dapat 9A. Ada dapat 7A, 6A. Hafal Quran lah tu semua tu. Kokot lah tuan-tuan nak bantu. Ada tabung. Lain tadi saya sebut tu produk-produk sekolah. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad Allahumma hdina wa sultanana Sultan Abdullah serta keluarga Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana afriq alaina as-sabra wathabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhana 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Minta kerjasama, tolong cek telefon. Pastikan telefon dalam silent mode, dalam keadaan diam. Tak lagi dulu saya kenal dah. Habaq pun dia tak cek. Elok imam takbir, bunyi panggilan. Ini biadab namanya. Tolong cek. Saya dah cek 3 kali dah. Terima kasih.